Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika astaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu. Zunubi baina yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah yang beku. Bacalah. Dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Shadaqallahul azim. Ayat 1 hingga 5 suratul Alaq. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wa syukrillah, pada tengah hari di bulan yang penuh keberkatan ini, kita dapat bersama-sama untuk meneruskan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang Muslim, iaitulah senantiasa berusaha memperlengkapkan diri dengan kepelbagaian ilmu pengetahuan. Memang Allah Ta'ala telah menyebut di dalam Al-Quran, "Fala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula." Maksudnya, kamu jangan mengikut sesuatu perkara yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya telinga kamu, mata kamu, dan hati kamu adalah milik aku. Dan aku akan soal apabila sampai hari kiamat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini secara umum meletakkan dua asas yang jelas bagi umat ini. Yang pertama, orang yang mengetahui mesti belajar,
mengajar. Manakala orang yang tidak mengetahui, hendaklah dia belajar. Makanya proses memberi dan menerima, sharing togetherness dalam bentuk ilmu ini adalah proses yang tidak akan mati sampai hari kiamat. Di sinilah bezanya Islam sebagai ad-din dengan ajaran agama-agama lain yang namanya atas sifat agama Buddha, Kristian, dan sebagainya. Mereka tidak diikat dengan ilmu melainkan atas syak dan waham sahaja. Sebab itu Islam memerintahkan kita pergi dengan agama ni secara yakin. Daripada ainul yaqin melonjak kepada haqqul yaqin. Tidak boleh syak waham dalam perkara beramal ini. Itulah makanya kita kena buat kuliah, tazkirah, tazkiyatun nafs. Bubuhlah nama apa pun. Asasnya menyampaikan ilmu. Dan itulah kita tahu ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah dan ianya mengenai manusia. Nah, tajuk hari ini berkait Ramadan itu jalan laluan menuju ke arah ketakwaan. Takwa ini memang Allah sandarkan hanya kepada manusia. Kita takkan jumpa dalam hidup ni satu pokok yang cantik, pokok itu dikira lebih bertakwa dari pohon kayu yang lain. Tak ada. Atau kita jumpa seekor lembu yang paling besar di dunia. Antara lembu terbesar di dunianya Brahma. Lembu baka Brahma daripada India, Pakistan. Ini besar sungguh. Boleh gabungkan lembu dengan bison di Afrika. Besar. Maka kerana dia besar, dinamakanlah dia lembu yang paling bertakwa mengatasi lembu lain. Tak. Takwa ni manusia aja. Allah tidak sandarkan kecuali kepada orang yang bersama dengan Allah. Nah, menyebut takwa asalnya 5 ayat yang permulaan. Kemudian punggahlah Al-Quran, kita akan menemui banyak lagi siri yang Allah terangkan berhubung dengan sifat-sifat takwa ini. Awal daripada suratul Baqarah. Sengaja Allah mulakan dengan alif lam mim yang dikenali sebagai ayat mutasyabihat, yakni tasyabbuh. Kalau orang Melayu menyebut macam ragu-ragu, ya ke tak jelas, itu dia panggil tasyabbuh. Sebab itu kebanyakan ayat macam ni, alif lam mim, yasin, alif lam ra, taha. Tengok terjemahan, hanya Allah sahaja yang mengetahui. Sengaja Allah letak awal daripada Al-Quran sesudah Fatihah, ayat mutasyabihat. Lepas pada mutasyabihat alif lam mim, terus Allah masuk zalikal kitab, ni kitab. Allah nak bagi tahu, tak usah duk ragulah. Jangan syubhah lagi rasa ia tak, ni kitab. Lepas tu kitab ni bukan sebarangan, la raiba fi, tak ada ragu. Huda menjadi petunjuk lil muttaqin. Allah tidak menyebut zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muslim. Allah langsung tak sebut kalimah muslim di sini. Yang Allah sebut ialah kalimah muttaqin. Menunjukkan kitab yang tidak akan diragui. Tidak ragu itu bukan pada ayat tu aja. Bukan satu muka surat 5 ayat tu aja kita tak ragu. Bukan. Daripada Al-Baqarah turun ke surah-surah lain sampai 30 juzuk, penutupnya surah An-Nas, la raiba fi. Tak ada ragu. Seluruh isi Al-Quran itu. Itu dia antara asas sifat orang yang bertakwa. Kalau sudah ada syak waham, ada ragu aja, terjatuh ada ciri takwa ini. Itu nak pergi ke arah yakin ini, kena beramal. Beramal
Mesti betul. Betul tu mesti dengan ilmu. Dan ilmu mesti melalui majlis-majlis seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dapat ilmu daripada Allah melalui wahyu, Nabi menerima daripada Jibril, Nabi tak simpan seorang. Nabi sambung pergi kepada sahabat. Asas Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, patut tali menali. Sahabat-sahabat bila dapat aja, mereka turun pula kepada generasi sesudah yang mereka bentuk, iaitulah generasi tabi'in. Generasi tabi'in pula dia dapat daripada sahabat tadi, turun ke tabi'in. Para tabi'in ini pula Allah lahirkan di kalangan mereka. Antaranya al-a'immatun arba'. Imam-imam mazhab yang 4. Bermula daripada Abu Hanifah, bawa ke Imam Malik, pergi ke Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, langsung ke Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid Imam Syafi'i yang menghafal 1,000,000 hadis. Jadi daripada tabi' ini turun pula macam mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah Hanafi. Dia ada ratus-ratus ribu juta pula dia punya ulama Hanafi dia. Pergi ke Imam Malik, Maliki ada juta-juta ulama. Yang tu pecah lagi, sambung. Sampailah ke Ustaz Salahuddin yang datang ke Pejabat Harakah tengah hari ini. Yang saya bawa, yang saya sampaikan, yang saya dedah dan nyatakan, semua yang daripada Nabi dan daripada para ulama. Itulah Nabi kata ulama warasatul anbiya tu. Berbeza dengan agama-agama lain, mereka tak ada ni. Sebab itu tak ada satu agama di dunia yang ada sanad. Islam aja. Isnad dia panggil isnaid. An daripada sampai ada kitab sunan, kitab sanad ini. Ada sunan Abu Daud. Ada sunan Tirmizi. Ada sunan itu, sunan ini. Ada banyak kitab-kitab sanad ini. Menyebabkan ilmu yang orang Islam pegang pada tahap yakin. Sebab itu kekuatan akidah umat ini sebenar kalau diikut, memang ujung dia la'allakum tattaqun, memang. Maka puasa ini adalah sebagai satu kaedah dan uslub. Ni kaedah je yang Allah bagi. Di sana kita tahu ada banyak lagi. Namun asas juga dalam perkara takwa ini, mesti juga yu'min bil ghaib. Kalau ini tak ada, yakni percaya kepada yang ghaib, maka payah manusia nak percaya kepada yang lain-lain. Sama seperti ulama menyebut, wajib, ini ulama sebut, wajib mempercayai karamah. Wajib hukumnya. Saya tak tengok Ustaz, tak tengok cerita lain. Hanya hearsay Ustaz, takat dengar-dengar je wajib percaya. Wajib. Kenapa? Kerana kata ulama, karamah itu benda-benda pelik dan ajaib dibandingkan dengan mukjizat jauh lebih pelik dan ajaib lagi. Maka kalau ada orang yang tak percaya kepada karamah, mudah-mudah je nanti dia akan menolak mukjizat. Ini masalah nanti. Sebab mukjizat lebih dahsyat daripada karamah. Karamah Imam Hasanul Basri rahmatullahi alaih. Bismillah berjalan atas air. Itu karamah dia. Mukjizat Rasulullah urut aja air memancut daripada celah jari. Jadi kalau berjalan atas air tak percaya, macam mana nak terima air celah jari keluar? So, situ ulama letak wajib percaya karamah. Dia ada banyak benda-benda dalam Islam. Umpamanya dalam Islam ni, banyak sangat ulama. Para penghafal Al-Quran hufaz ni, Nabi janji dah. Pada setiap zaman, akan ada 1,000,000 penghafal Al-Quran. Tiap-tiap zaman. Kumpullah kita akan jumpa 1,000,000 takkan kurang punya. Cuma di Gombak je tak ramai yang hafal Quran, kampung saya. Tapi nak menyebutnya dunia 1,000,000 setiap masa, Nabi jamin. Ulama paling ramai. Kenapa?
Kerana kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya telah memberikan nabi-nabi dan rasul-rasul yang sangat ramai kepada Bani Israel. Min Bani Israel ini nabi rasul ratus puluh ribu. Allah bagi ke dia. Makanya, oleh kerana umat Nabi Muhammad ni umat yang termulia mengatasi umat yang lain, maka Allah perbanyakkan ulama-ulama dalam hidup kita supaya boleh menyamai Bani Israel yang ramai nabi-nabi di kalangan mereka. Itulah maka Rasulullah menyebut al-ulama warasatul anbiya. Mereka mewarisi ilmu nabi-nabi ini. Bukan makam kenabiannya. Ilmunya itu. Jadi kita boleh standing. Bahkan mengatasi akan Bani Israel. Karena la nabiyyu ba'dah. Tak ada nabi dah lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita mulia dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu petunjuk. Kita pula diberi dengan ulama yang banyak. Di samping dia ajar percaya kepada yang gaib. Ni semua modal-modal asas ke arah takwa. InsyaAllah siapa empat ni dia pegang betul-betul, dia akan lahir sebagai seorang yang bertakwa. Takwa ini, bila dia amal sifat-sifat ayat seterusnya tadi, alladzina yu'minuna bihi wa yuqimuna shalah, dia diri semayang apa semua. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebahagian daripada rezekinya, dia infakkan, dia beri pada jalan Allah. Ini kehebatan balaghah Al-Quran. Al-Quran hanya menyebut bab rezeki ini kita nak bagi mimma, sebahagian. Allah tak letak 10%, 20% ke tak. Sebahagian aja. Banyak mana? Terpulang. Saya ada RM100. Saya sedekah 50. Sebahagian dari 100. Antum semua ada RM1,000. Sedekah 500. Sebahagian dari 1,000. Ada orang memiliki RM10,000. Dia sedekah dalam 2,500 umpamanya. Maka itu sebahagian dari 10,000. Sebahagian terpulang. Allah bagi kebebasan. Kalau Allah fix, pitam kita. Kita tak ikut duit nanti. Itu hebatnya Al-Quranul Karim. Dia ada ilmu balaghah. Bawah ayat tadi yang saya sebut. Orang takwa ni Allah jamin. Ulaika ala huda. Ala huda. Allah tidak menggunakan kalimah ulaika ila huda. Dia tak guna kalimah ila. Kalau ila means still ongoing process. Dalam perjalanan. Firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ila. Itu ila tu. Masjidil Aqsa. Maknanya Nabi dalam perjalanan dari sini ke sini. Sampai tak tahu lagi. Tapi yang Isra' Mi'raj tu sampailah. Sampai Raudah Sidratul Muntaha semua. Namun dalam ayat yang tentang orang takwa ni, kalau dia beramal asas sifat tadi, Allah sebut dengan kalimah ala. Dia tak pakai ila dah. Ulaika ala ma'al. Mereka itulah orang yang bersama dengan petunjuk. Itu jaminan Allah Ta'ala. Terus saya cari jalan lain dah. Lagi aja kita tidak akan menemui apa lagi dah yang namanya kebaikan. Makanya kena rajin belajar dan mengajar. Seorang ulama menyebut, demi nak meraih takwa ini, aku mesti beramal dengan betul dan baik. Dan demi amalan-amalan yang baik dan benar, aku mesti rajin belajar. Percayalah, kata dia. Sesungguhnya belajar pada usia 80 tahun lebih nikmat daripada belajar ketika usia 20 tahun. Sungguh, saya rasa sekarang. Tapi saya 61 baru. Ya. Mengajar umur 61 ni lebih seronok daripada saya rasa mengajar saat usia 30 tahun dulu. Lain. Betul lah orang cakap orang tua dengan memang iya. Dah tua ni dia lain sikit. Macam mana ustaz? Tua lah dulu. Ya. Bila tua, kamu akan tahu nanti. Baik. Berkata
Imam Maududi. Ya. Sebut tentang takwa. Abul A'la Al-Maududi. Ini seorang ulama pimpinan Jamaat Islami di Pakistan. Ana ringkas je cerita masa dia meninggal dunia. Keranda jenazah dia diikat dengan tali, angkat pakai heli. Bawa sampai depan tu, turunkan. Tak ada laluan. 1,000,000 orang buat saf, sembahyangkan jenazah dia di sebuah padang di Lahore, di Pakistan. Kita ni Nabi kata 40 orang je, kalau solat jenazah tu dah tanda-tanda di syurga dah. 1,000,000. Tak celuh, tak ada jalan, pakai heli bawa. Apa kata Imam Maududi? Dia kata takwa ni cahaya. Dia kata dia. Takwa itu cahaya daripada Allah. Kamu rebut dan usahakan cari dapatkan cahaya ni. Walaupun sedikit. Sementara kalau kamu dapat banyak, kata dia. Dia memberikan contoh. Kalau cahaya tu banyak. Umpama macam lampu limpah stadium. Cahaya dia banyak, lampu berkeliling di padang. Petik sui dia terbuka je cerah. Orang main bola di stadium tu, main tu pukul 9 malam, tapi macam main tengah hari pukul 12. Cerah. Nampak semua mengejar-ngejar bentis bola semua. Lampu. Ada yang kecil je cahaya dia, lampu kereta. Ada yang di tangan lampu suluh. Tak kisahlah kata Imam Maududi, yang penting ada cahaya takwa tu, walaupun sekecil lampu suluh. Kalau tak boleh juga, kata dia, jangan langsung tak ada. Ni cahaya takwa ni. Biar ada walaupun sikit di hujung kuku kamu. Sampai macam tu dia pesan. Umpama contoh, kata dia, orang yang langsung tak ada cahaya, dengan orang yang sikit aja ada cahaya di kuku dia, macamlah orang yang berjalan dalam kegelapan malam. Kan orang tak buat tunjuk tu zulumat ya, az-zulm makna gelap. Teraba-raba tak nampak apa. Tiba-tiba dalam perlahan-lahan tangan tu meraba-raba duk jalan, tak nampak apa ni. Sehingga gelapnya diangkat tapak tangan, tengok jari sendiri pun tak nampak. Tu Quran kiaskan sifat orang munafik. Dia dengan petunjuk tu punya gelap, sampai jari sendiri tak nampak. Allah sindir. Sementara nak nampak hidayah aku begitu. Baik, jadinya dia berjalan. Tiba-tiba kata Imam Maududi, dalam gelap tu dengar suara. Adik nak gimana adik? Umpamanya lembut suara tu. Dia ni pun kata Maududi dalam keadaan cemasnya menjawab, saya nak ke depan tapi tak nampak apa. Dia kata tak apa. Memang saya tolong, saya pimpin. Ulur tangan katanya. Kita pun ulur, kata Imam Maududi. Dia pun pegang. Kita tak tahu siapa yang pegang. Dia bawanya lah kita jalan-jalan, rupa terjun jatuh dalam neraka. Habis kita. Tetapi kata Imam Maududi, kalau ada cahaya takwa, sikit aja ujung kuku misalnya. Kita kata memang saya tak nampak apa ni, boleh tolong? Boleh. Ulur tangan, kita pun ulur. Dia pun rapatkan tangan dia. Tapi pasal kata Maududi, nampak sikit je cahaya tu, tahu rapat tangan dia, tengok panjang ni kuku. At least kita, ya Allah ni bukan orang ni. Kita dah boleh lari, golek, guling, nyorok tepi mana ke. Boleh juga selamat. Boleh ada tindakan melepaskan diri itu. Itu takwa. Jadi usahakan. Dah kita ni siapa yang paling bertakwa, siapa yang kita tak tahu. Sebab itu rahsia Allah. Takwa ni datang dengan ikhlas. Susah ikhlas ni. Yang nak ingatnya Tok Guru Haji Adi pernah diinterview oleh bukan wartawan interview. Dalam satu majlis. Ditanya oleh seorang muslimat. Benda apa yang paling suka dan menggembirakan hati Tuan Guru? Jawab Tok Guru Haji Adi, yang paling saya suka buat kerja secara ikhlas kerana Allah. Itu orang alim. Jadi nak naik makam ikhlas, kita tak tahu kecuali kita mesti beramal. Kalau tak beramal, jangan sembang. Kita tak tahu makam kita. Karena bila beramal, kita akan ada ujian ya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka untuk dapatkan takwa tadi, kalau istilah moden hari ini dia menyebut rule of model. Ya. Nak ke contoh. Contoh mana ada dah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa zakarallaha katsira. Adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan contoh ikutan yang paling terbaik bagi kamu, bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan negeri akhirat dan mengingati akan Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ada syarat orang yang boleh ambil Rasul ni sebagai contoh ikutan. Ada syarat Allah letak. Kalau tak ada ni, tak ada lah. Memang Nabi itu lepas ke belakang je lah. Itu yang Allah letak. Dia mengharapkan hari akhirat. Liman kana yarjullah. Mengharap pertemuan dengan Allah. Wa zakarallaha katsira. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Hanya yang ada 3 sifat ni aja. Baru dia akan mendampingi Rasulullah. Nah, bagaimana cara nak angkat takwa dengan kita berdamping dengan Rasul? Satu je jalan dia, banyakkan berselawat ke atas Nabi SAW. Cara nak tunjuk kasih kepada Allah, baca Quran. Itu aja. Tak payah tunggu Ramadan aja. 11 bulan tiap-tiap hari pagi petang, usahakan walaupun 1 muka surat sehari. Kerana Quran ni dia nur. Bahkan haibah Quran ni diguna pakai oleh orang-orang dahulu. Dalam kitab banyak, adik-adik semua kisah, Tok Alim dulu bila kahwin, cara gurauannya pun lain. Ada diceritakan dalam kitab, seorang ustaz yang haibat, berjodoh, ni cerita lama-lama dalam kitab, berjodoh berkahwin dengan seorang ustazah yang hebat. Tu. Ringkas ceritanya, masuklah ke bilik malam pertama. Masa masuk, suami dia duduk di katil, isteri dia ustazah duduk di sebelah. Dia kata, saya syukur pada Allah, kata isteri ni. Ni hati-hati ni. Orang perempuan ni dia punya trigger, dia punya trik tu jaga. Ada tak kena, ustaz dalam 1 tahun, masak dah kena. Ya? Oh jangan, dia orang ni. Tak apalah, tu kita cerita nanti hubungan Nabi dengan para isteri, tajuk lain. Baik, nak sebutnya, dia kata saya Allahu Akbar, katanya syukur sangat bang. Doa saya siang malam bang. Akhir dapat juga jodoh dengan abang. Abang tu popular, glamour, segala apalah. Dalam TikTok pun muka abang, Facebook muka abang, semua abang. Ya Allah bang, syukurnya saya malam ni. Abang rata-rata ceramah. Suami naik semangat 46, dipuji dia. Dek bini dia. Abang berceramah merata-rata. Iya, takkan awak tak tahu abang. Itulah bang. Saya ni ada 1 soalan je bang. Saya tanya kebanyakan ustaz, seorang tak boleh jawab. Saya tahu abang mesti boleh jawabnya. Tegak kepala lelaki dia, naik semangat. Yang tanya, yang takkan tak kenal abang. Takat 1 soalan, 10 abang boleh jawab. Tak apalah bang, saya ada 1 je soalan. Tanyalah, saya akan jawab, kata lakinya. Tanya adik bini dia. Soalan yang tak jawab dia ustaz-ustaz lain tu bang. Apa hukum letak sesuatu atas Quran? Itu soalan saya bang. Tak terjawab di ustaz lain bang. Ni Quran, ambil sesuatu letak atas Quran, tindih atas Quran ni. Apa hukum? Dia kata haram yang. Haram bang. Haram. Mana boleh diletak sesuatu atas Quran? Tak boleh. Saya hafal Quran bang, kata bini. Sudah. Malam tu ustaz tidur duduk lah tepi tang. Nampak macam mana? Jangan tu kata hati-hati, jangan nak kahwin dengan ustazah tak tahu agak. Ustaz pun tak ambil ustazah. Takut kena trik soalan ni malam pertama. Tak boleh buat apalah, sengih malam tu sampai ke subuh. Tapi ustaz-ustaz ni pun ligat juga. Kepala otak tu pun boleh tahan ustaz. Malam esok dia beritahu kat isteri dia. Abang pun sebenarnya semalam nak cakap. Tapi lah yang dah cakap dulu abang pun diam je lah. Sebenarnya jauh di hati abang pun kagum sangat yang jadi ustazah. Ya Allah, abang bersyukur sangat dapat kahwin dengan yang ni.
Semayang hajat abang 40 malam tau dapat awak ni. Bukan main-main. Cuma abang pun pernah bincang-bincang dengan beberapa orang ustazah yang dah handal. Satu soalan, semua ustazah lain tak boleh jawab. Tapi abang confirm yang mesti boleh jawab. Soalan apa? Naik semangat isteri pula. Soalan abang mudah je yang. Apa hukum letak Quran atas Quran? Ni Quran, ambil Quran, letak macam tu. Apa hukum? Tak ada apa bang, tindih Quran dengan Quran tak ada apa. Hukum dia boleh aja. Bang hafal Quran yang katanya. Selesai masalah malam tu. Saya nak gambarkan kisah ni ulama masukkan dalam kitab-kitab bukan nak mencarut-carut tentara, bukan. Mereka menggambarkan itulah orang dulu-dulu. Asas mula malam pertama pun kait dengan Quran. Dia tak ada tak antara bergurau-gurau lentang-lentung bila putih kelambu malu pak mentua isap paip kat luar. Quran tu itu sifat gambaran orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang imam yang terkenal. Dia ada kitab Sunan Abu Daud. Ya, yakni Imam Abu Daud. Ustaz memang suka sangat kisah ini. Imam Abu Daud ni memang dia alim. Hari ini sudah viral satu video. Ditemui Masya Allah Tabarakallah. Seorang muallimul hadis yang alim dalam bidang hadis. Menghafal 1,000,000 hadis. Orang Saudi. Baru ni ada viral. Tapi dalam bahasa Arab lah. Dia bukan interview, kita panggil, dia buat tahqiq lah hadis. Dia soal oleh ulama-ulama pakar-pakar hadis daripada Saudi. Dia seorang ni dalam audiens dia orang penuh orang dengar. Masya Allah Tabarakallah. 1,000,000 dia hafal, termasuk perawi-perawi semua. Kita sangka Imam Ahmad bin Hanbal dia tak, itu janji Allah. Islam ni dia takkan mati punya. Takkan dimatikan. Dah ada dah. Jadi nak menyebutnya bahawasanya, apa yang Ustaz nak cerita tadi? Terima kasih. Itulah orang tua kan. Lapar pula. Imam Abu Daud, dia ngajar hadis ni ratus-ratus ribu yang hafal, bawa. Bawa kitab tu anak murid bawa. Naik sampan, satu hari tu nak pergi ke sebuah kampung. Pergi mengajar ke kampung tu. Naik sampan dia pun upah kepada orang yang mendayung sampan ni. Diupahnya. Dia pun dayung lah. Ke sungai nak pergi seberang. Dia dah sampai agak-agak macam di pertengahan sungai tu. Di tebing sungai dia naik tadi tu, orang memang ramai. Tapi bila tengok Tok Guru datang ni, tentulah kita pun bagi laluan pada Tok Guru. Memang begitu hormat. Tapi dia dah di pertengahan sungai tu, dia terdengar sayup-sayup ada 3-4 orang yang sedang bersin. Bersin kan ada 2 jenis ya. Hacum, itu orang miskin punya bersin. Ya. Satu lagi, so gas. Pasal dia pakai dapur gas, orang lain dapur kayu. Itu bersin orang kaya punya. Ya. Jadi dia terdengar 3-4 orang bersin. Dia pun keruk poket, dia ambil duit 1 dirham. Nah, dirham itu perak ya. Kalau dinar itu emas. Nah, 1 perak pun zaman tu mahal. Banyak tu. Jadi dia bagi ke tukang kayuh ni. Dia kata tadi tuan dah bagi. Dia kata yang itu untuk menyeberang ke kampung tu. Yang ni tambahan. Tolong patah balik sekejap pergi ke pesisiran sungai tadi. Adalah benda dia nak buat. Dia kata, dia ni cakap banyak. Kona tu pergi. Sampai di tepi sungai. Turun Imam Abu Daud. Setelah memberi salam, dikumpulnya orang ramai. Dia tanya, apakah benar kalau saya sebut? Tadi saya ada dengar 3-4 orang bersin, kata silap saya. Adakah? Tiba-tiba seorang mengaku, ya saya tuan. Saya tuan. Memang ada 3-4 orang. Kata Imam Abu Daud yang bersin tadi dia datang. Duduk depan saya sekejap. Lalu dia pun datang duduk. Lalu kata Imam Abu Daud terus terang aja saya tanya ni.
Selepas bersin tadi, kamu ada ucapkan Alhamdulillah tak? Mereka empat orang kata, ada Tuhan. Betul ya semua ucap? Ya Tuhan. Dia terus jawab, Imam Abu Daud. Yarhamkumullah, katanya. Yang ni pun terus jawab, Yahdikumullah. Assalamualaikum, naik sampan terus. Di pertengahan jalan, anak-anak murid tanya apa yang berlaku. Ini orang takwa. Lidah orang yang bertakwa ni. Imam Abu Daud menyatakan, tadi kan saya bagi tahu terdengar ada orang bersin. Dan Nabi mengajar dalam satu hadis, menjadi hak orang bersin itu, kalau dia mengucapkan Alhamdulillah, kita balas dengan Yarhamkumullah, dan dia balas balik Yahdikumullah. Saya dengar tadi, maka saya bayar upah suruh pergi ke sana, sebab saya nak menunaikan hak dia sebagai seorang Muslim yang bersin tadi. Kalau tidak, alangkah celakanya saya mengajar hadis-hadis Nabi, sedangkan saya tidak mengamalkannya. Itu orang yang takwa. Itu la'allakum tattaqun. Itu takwa tu. Dia bukan di teori-teori bahas-bahas dan ceramah saja. Dia nampak menjelma wajah orang takwa, amalan, prinsip. Dia nampak. Dia tak ada lok-lak. Ha'ulahu ha'ulai. Tak ada. Itu takwa. Itu payah dapat, tapi boleh dapat. Boleh dapat. Usahakan. Tak boleh banyak-banyak sebenar-benar pun dapat separuh ke sebesar ibu jari dulu macam Madudi sebut pun tak apalah. Kita pun tahu kelemahan kita. Tahun ni je Ustaz tengok puasa Alhamdulillah lah. Tak adalah laporan-laporan negatif yang itu selain iklan judi haram jadah tu, yang tu memanglah. Tapi makna yang individu yang lain-lain nampak tak ada. Kalau dulu, Ustaz masih ingat 9 ke 10 tahun dulu, lama dah. Hari pertama Ramadan pagi tu keluar di utusan Malaysia. Utusan Malaysia. Masa tak ada ni handphone, gadget apa tak ada. Utusan tu lah dengan berita. Masa tu. Muka depan. Bagaimana laporan diberitahu pagi 1 Ramadan pukul 10. Jabatan Penguat Kuasa Jabatan Agama Pulau Pinang. serbu satu kedai mamak di Pulau Pinang. Ya, lari dia orang yang tak puasa ni. Pagi 1 Ramadan. Bawa dengan piring. Dengan roti canai dengan kuah dal itu. Lari dah tak ada tempat. Terjun masuk laut. Dan disebut dalam laporan tu laut tu ada buaya. Sebaik buaya puasa pagi itu. Ya. Tidak jalan dengan dia dengan roti-roti sekali. Hari ini tak ada agak pasal COVID tu kan, maknanya PKP apa orang kedai mamak pun tutup. Itu bagus juga, itu ada hikmah. Nah, kita tahu sebab itu orang takwa dia redha aja. Ni macam-macam lah punya vaksin matilah 2 minggu. Ustaz pun dah jadi pening dah. Ustaz dah umur 61, rasa nak hidup lagi. Dapat umur Mahdi 95 pun jadilah. Nah, Ustaz dah daftar buat dia panggil dia pula esok lusa kan. Roslan hari ni Setiausaha Perhubungan Selangor hari ni. Vaksin dia. Pagi tadi, subuh tadi dia hantar WhatsApp. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar, rindu pula kat Ustaz. Jaga kesihatannya Ustaz. Lah ni buang tabiat. Kamu lah aku rasa tak sedap pula dah. Apa hal dia ni pula, tiba-tiba rasa rindu kat aku pula. Dia tu, saya nak menunggu giliran manggil pula ni. Sama kat aku dengan dia, mula. Tapi kalau kita yakin dengan Allah, kan apalah mati-mati. Kalau ada usia lagi, hidup je. Ini vaksin ni usaha je lah, ikhtiar. Itu semua kita faham. Nah, berpuasa ini luar biasa. Luar biasa puasa ni. Nabi SAW diperhati oleh sahabat sangat-sangat cinta berpuasa, khususnya pada hari Isnin dan Khamis. Itu Nabi. Especially kalau hari Isnin tu sahabat kata, tengok Nabi menyungguh. Nabi mah menyungguh dalam amal. Tapi kalau dia puasa hari Isnin tu memang nampak total different lah. Dia punya fokus tu luar biasa. Lalu sahabat-sahabat tanya,
Ya Rasulullah, kami tengok Rasulullah suka benar, cinta benar puasa pada hari Senin ni. Kenapa? Tanya. Lalu Nabi SAW menjawab, kerana 4 perkara. Pertama, Nabi kata, hari Isnin aku dilahirkan oleh Allah. Yang kedua, hari Isnin aku ditabalkan menjadi Nabi dan Rasul. Yang ketiga, hari Isnin aku diperintahkan berhijrah ke Madinatul Munawwarah, yakni Yasrib itu. Dan yang keempat, hari Isnin, insya-Allah aku akan dijemput oleh Tuhanku menghadap Dia. Yakni akan sampailah saat kewafatanku juga pada hari Isnin. Cuba lihat. 4 perkara besar dalam hidup Nabi. Pertama, birthday dia. Birthday dia sambut dengan puasa. Nah, hari lahir itu dia sambut dengan puasa. Kita berapa orang? Saya tak kata semualah. Saya sendiri, saya tanya diri saya. Berapa kali dah saya sambut birthday saya, dah sampai tu hari itu saya puasa. Jarang-jarang juga. Padahal itu sunnah tu Rasulullah buat. Apa yang kita buat mengikut sunnah Nasara Yahudi. Ampun maaf. Nah, letak kek, cacakkan lilin. Pasang api, lepas tu tiup. Acu fikir cara akal-akal biasa aja. Kok ia memang dah tak nak lilin tu menyala, tak payah pasang. Kan? Apa kejadah pi cacak batu tu patuh hembus. Kena umur 99, 95. Bahkan lilin nak menghabis tu, keluar gigi palsu semua nak menyembuh angin. Dah tak nak padam api tu, tak payahlah. Tapi buat apa cucuk juga. Ini simbolik dan falsafah Yahudi Nasara. Umur setahun satu, nyala, tiup, ajar anak dia tiup. Kerana mereka berfalsafah. Kek itu yang bulat atau 4 segi, itu adalah bumi Allah. Lilin yang tegak, yang keluar api cahaya, yang tegak tu adalah Islam. Cahaya tu adalah nurullah. Cahaya lilin tu mereka anggap cahaya Islam yang sedang menyala. Nah, tugas kamu, anak-anak Yahudi Nasara, padamkan cahaya Islam ini. Tiup. Jangan bagi menyala dan jangan bagi dia hidup. Itu sebab kita melihat keadaan itu terjadi. Dia ada falsafah dia. Sepatutnya kita sambut, boleh buat kek. Tak payah lilin tu potong sudahlah. Nak tarik tembak bagi berpasir besar serak di atas tu buatlah. Itu bukan ada haram apa, cuma bazir je lah. Kadang anak-anak cucu kita pun kalah juga tarik tembak nak raih. Anak-anak buah ni tu tak apa. Termakan je lah kek tu, apa masalah nak lilin-lilin bagai. Jadi hari lahir Nabi puasa, birthday dia tu. Cubalah akan datang kalau siapa yang belum. Ya. Yang kedua, Nabi promotion. Naik pangkat. 17 hari bulan Ramadan tu, hari Isnin tu. Malam tu. Turun Al-Quran ayat Iqra' tadi. Nabi berpuasa. Kita kalau ada promotion, alhamdulillah itu merupakan suatu rezeki yang Allah bagi. Tapi biasanya saya ingat masa kerja Bank Islam dulu. Bila ada yang naik-naik pangkat ni, okey besok saya belanja jom. Mana? Kari kepala ikan Stadium Merdeka. Masa tu Stadium Merdeka je. Siapa yang masa pergi dia tahulah. Kari kepala ikan Stadium Merdeka ni. Satu kepala tu 4 orang. Tak nak habis. Bapak-bapak ikan merah tu. Tengah lapar jangan cerita makan sangat. Ya? Itu. Jadi kita itulah dapat naik pangkat gitu. Ada. Kebelakangan ni Ustaz tengok dah. Dah mula ada orang buat doa-doa sikit. Okeylah tu. Tapi kalau boleh. Ya, kita naik pangkat. Hendaklah kita berpuasa. Syukur pada dia. Esok-esok tu buatlah nak makan nak apa pun. Yang ketiga Nabi puasa ni. Kerana pindah rumah. Dari rumah dia di Mekah pergi rumah ke Madinah. Kita pindah aja Jombang. Ada jualan murah langsir bang. Jom pergi. Kalau tak tahu lah orang lain Ustaz cerita isteri Ustaz aja. Isteri Ustaz ni kalau buat shopping la ilaha illallah. Tak tahulah. Tak Ustaz ingat sama ke orang perempuan lain pun.
Oh, ya Allah. Berapa tingkat ada habis dan ustaz memang takkan ikut. Anak lelaki atau anak perempuan. Ikut je mesti bergaduh dengan aku. Aku tak boleh. Dia, ya Allah. Tah apa nak dibeli. Dan macam orang hilang akal kejap menengok. Tak. Pergi tingkat 1. Ustaz pernah ikut dia sekali nak nengok. Pergi tingkat 1. Ada 6 tingkat. Apa nama tempat Tanglin ke apa. Adalah kat situ tu. Kamda lah apa semua ni. Naik kata tingkat 1. Itu kain plain je. Tadi Kak Rahman cakap tu nak beli kain putih kan apa nak buat jubah Melayu apa. Naik. Pegang-pegang, angkat cium. Letak, pegang. Yang bunga-bunga ada tak? Kau tanya yang bunga pula. Ada kat tingkat 2 atas sana. Naik atas tingkat 2. Maya bunga-bunga. Ada pegang-pegang ramas-ramas. Dek, bunga kecil-kecil ada. Yang ni bunga raya. Mula Ustaz. Tadi kau tanya bunga. Lepas tu nak bunga kecil pula. Yang kecil-kecil punya ada. Oh, kecil ada atas. Naik ke atas. Ya Allah bang, cantiknya bang. Oh, alu-alu. Tapi bunga rumput je. Dek, bunga orkid ada. Mula sampai sini darah Ustaz. Kau sudah sampai dah tingkat 6. Saya semeter pun tak dibeli dah. Tak apa syukur Raun. Awak nak mengajar kuliah lah Ustaz ni. Kita nak kerja setting masa. Orang nunggu. Yang main-main atau kuliah kalau Ustaz tak datang. Jangan kesian orang tunggu tahu. Dia kira dia. Sudah saya dagang, dia pun belilah. Dia tahu saya dah angin dah. Bila tak cakap, tu dah nak angin dah tu. Dia belilah. Entah buat 4 meter apa. Ustaz pun tak tahu saiz Ustaz. Berapa kain meter, buka 60, natang apa. Dia tahu hafal semua orang perempuan. Kan? Dia beli. Tu dia ajak balik. Ustaz dah angin. Yang tak naik atas lagi. Atas dah tak ada dah. Ada yang kain kapan. Pilah cari kat atas. Ustaz dah geram. Baru dia faham. Ada sekali aku tinggalkan aja. Dah geram aku dah. Awak nak kuliah ke Agrobank Bank Pertanian tu. Nunggu kat belakang kat Kamda tu. Lagi 5 minit kau 1 tak turun-turun. Saya dah nampak masa saya bergerak tu. Ni cerita betul bulan puasa ya. Nampak kat skrin kereta tu. Aku buat tak tahu je. Lantak lah. Oh balik kok mana nangis-nangis. Sampai hati. Awak tinggal saya. Saya baik aku tak langgar tu. Kau elok pun nangis. Orang perempuan kau jaga so. Macam-macam trik puak-puak ni. Jadi. Apa cerita tadi? Nak menyebut. Begitu Nabi kalau puasa. Puasa pula. Kalau dia pindah rumah, dia berpuasa. Bukan tak nak berlansir-lansir bagian nak. Tapi tak adalah macam tu benar kan. Dia fokus. Sudah biaya semeter RM80, RM120. Lepas dia orang kata tengok ke mana. Lapik kaki kat bilik air lansir tu. Dia nak yang baru. Takkan hangin kita dia buat. Kita nak boleh tu berapa ceramah. Bukan ada gaji bulan Ustaz ni. Tu nak sebutnya. Jadinya begitulah. Dan akhirnya Nabi kata, aku puasa sebab hari inilah hari Senin ni, aku akan menghadap Allah, Tuhan aku. Sahabat-sahabat sahabiah semua. Nabi tak sebut, dia sambut 4 perkara ni dengan berjihad. Tak. Walaupun jihad tu besar pahalanya. Nabi tak sebut, dia sambut hari jadi, hari lahir, dan naik pangkat pun semua tadi. Dengan bersedekah. Dia tak kata sedekah. Dia tak kata baca Quran. Ini jadi saya nak baca 10 juzuk. Tak. Disebut puasa. Walaupun sunat. Benda apa tu? Menunjukkan besarnya rahsia puasa ni. Tu kita tak tahu. Kecuali Allah. Qadi Rabbul Jalil. Yang maha mengetahui. Yang memahami perkara ni. Puasa ni dia berkait 3 benda. Pertama, jasad. Kedua, ruh. Ketiga, nafsu. Jasad yang ni. Roh kita tak tahu. Ini urusan Tuhan. Nafsu tu atas lidah tu. Tu nafsu. Cerita puasa, cerita makan, cerita minum. Itu asas. Makan ni mesti mulut dan lidah. Dia masuk ke situ. Walaupun lembu yang tidak berakal, dia makan ke mulut juga. Abad-abad dah kita pun dah tua-tua dah tengok lembu macam tu lah makan. Tak adalah lembu golek-golek, guling-guling. Tanya kenapa lah lembu ni tuan? Tak, dia nak makan sumbat kot telinga. Tak ada. Dia yang tak ada akal pun makan kot mulut dengan lidah dia. Ni cerita lidah, cerita mulut. Allah buat fitrah begitu kan.
ikan, burung, semua makan melalui mulut. Termasuk kita manusia. Nah, lidah ni, dia tester tau. Lidah ni, test. Tak ada kecuali nak yang sedap je lidah ni. Yang sedap, yang lemak, yang berselera, dia nak yang tu aja. Itu cerita lidah. Nah, apa yang sedap ke lidah, ya, baik rasa di lidah, belum tahu baik untuk jasad. Nah, ada orang suka manis-manis, lemak-lemak, manis-manis. Dia suka yang tu, makan minum dia. Memang sedap ke lidah dia. Tapi 20 tahun lepas tu, sebelah dah kaki kayu dah. Ada mudarat, toksid lah, gula lebih ke apa benda berlaku. Ada benda yang tak sedap langsung ke lidah. Dengan pahitnya, dengan kelatnya, entah ke mengkudu lah, akar kayu, tongkat ali lah, ubat sepahit-pahit. Walaupun pahit di lidah, tetapi ianya merupakan perkara yang sangat bagus untuk jasad. Nah, jadi dalam perkara yang disebut sebagai 3 benda ni tadi, jasad, roh dan juga lidah tadi. Siapa yang tahu nak imbang benda ni? Biar tentu makan yang ni elok untuk jasad, yang ni tak elok. Siapa dia tahu kalau bukan Allah, Qadi Rabbul Jalil yang telah menjadikan semua. Doktor Bakar tak tahu. Dia ada kepakaran tertentu aja. Dia tahu macam mana masalah roh, memang siapa pun takkan tahu. Allah yang paling tahu rahsia kejadian dia. Contoh, siapa boleh jawab? Ini bulan puasa betul, ni sumpah, ni cakap masjid. Ustaz bagi RM50 cash lepas kuliah nanti. Tengok duit yang tengok Ustaz. Ya. Soalan cepu mas hari ni Ustaz datang ni, jangan-jangan datang ni. Kenapa sungai di seluruh dunia, daripada sungai Ganges di India, Menam Chao Phraya di Thailand, sungai apa lagi? Sebut, sungai Yangtze, sungai Kuning di negara China, sungai Gombak, sungai mana aja. Satu dunia sungai mesti mengalir ke hilir. Kenapa tak ada walaupun setengah, jangan satu sungai, setengah sungai. Ada satu ustaz saya jumpa mengalir ke hulu. Kalau ada tunjuk ke ustaz. Kalau ada. Kenapa? Seorang tak tahu. Ustaz ada seorang anak murid bekas pengarah Jabatan Bekalan Air Negeri. Berkhidmat dengan 4 menteri besar di 5 negeri. Begitu. Pengarah Jabatan Bekalan Air. Dia punya haibat. Minum-minum lepas kuliah, borak-borak ustaz tanya, entah nak tanya satu boleh? Boleh. InsyaAllah ni bak sungai je. Boleh ustaz. Ni macam yang baru kahwin tadi lah tu. Dia naik semangat pasal dia bekas pengarah tu. Ya. Ustaz tanya, kenapa semua sungai ke hilir? Syekh tak ada ke hulu. Ustaz nak minum apa ustaz? Tu jawapan dia. Ya. Nak tambah roti ke? Dia tak boleh jawab. Jadi kalau pengarah tu tak boleh jawab, takkan kamu boleh jawab kan? Selamat RM50 aku. Tu nak ceritanya. Jadi nak sebutnya bahawasanya itu rahsia Allah. Tak tahu kita. Kenapa yang dia suruh puasa ni? Dia kirim Ramadan sebagai penapis ni. Secara kesihatan, doktor boleh bincang-bincang lah. Tapis, toksid lah ya. Kurangkan gula. Badan gemuk debat jadi kurus sikit lah. Itu macam-macam lah. Okey. Lagi? Takat tu lah. Umumnya doktor pun tak tahu sebenarnya. Contoh, ni doktor-doktor kalau ada jangan marah pula, saya gurau aja. Kita kalau pergi ke klinik, terduduk aja, ya encik sakit apa? Dia tanya. Kalau betul dia teror, dia tengok, awak dah 3 hari demam panas, 2 kali muntah, cirit-cirit sekali tadi kan. Itu baru teror kan? Ni awak duduk ya. Sakit apa encik? Macam tu aku boleh jadi doktor, tanya bagi ubat. Marahlah doktor kan. Tu ustaz gurau aja kan. Nak tunjuk kita tak tahu apa pun sebenarnya. La ilaha illallah. Itulah al-ilm tu Allah aja. Nah, doktor pakar kemanusiaan mana yang tahu nak imbang 3 ni? Roh, jasad, nafsu tadi. Inilah 3 berangkai duk jalan 11 bulan sebelum ni. Lepas ni kan jalan lagi sampai kita mati 3 ni lah. Maka Allah yang paling tahu.
Dikirimnya penapis nama Ramadan, tapis toksik, segala racun, segala apa, biar jadi sihat tubuh. Itu hanya menurut akalan manusia. Hakikat sebenar, dikirim tapis bernama Ramadan ini untuk tapis sifat-sifat mazmumah, buang keluar semua. Masukkan konten isi dia dalam ruh, dalam hati, dalam jasad, sifat-sifat mahmudah sahaja. Tuh. Yang ni. Tak ada kerajaan dunia boleh cipta tapis macam ni. Tak ada. Allah aja. Sebab kena tunduk, kena patuh jadi hamba pada dia. Dia yang paling tahu. Akhir sekali usahakan untuk berubah. Kita jangan macam tahun-tahun dulu aja, terus mesti berubah. Mesti dah banyak-banyak baca Quran, selawat tahap macam ni dah. Mau 500 ke 1000 selawat sehari, jangan kurang. Itu penting. Itu laluan-laluan ke arah takwa. Memanglah payah sikit macam kuda liar. Ulama kata kuda liar kalau tangkap, dia orang lepas dalam kandang dulu. Dia berlari tak berhenti, marah. Dia kena tangkap, kena jerut, dia cowboy high chaparral tu. Ya biar dalam kandang berlari. Mau dalam seminggu, bila tu dia penat, dia diam. Dia tengok je tuan. Tuan dia datang, usik dia lari balik, mengajuk. Lepas dia 3 hari kan diam. Lama pelan-pelan, dia pegang dek tuan dia lari sikit, malu-malu jeling. Datang tuan dia usik lagi, lama diam. Lama dah boleh urut kepala tu. Tepuk-tepuk dia urut. Lama-lama jinak. Letak pelana boleh tunggang dah dia. Boleh kontrol, boleh kawal dah. Macam tu juga nak beramal ni. Memang mula-mula payah nak bangun tahajud ni. Sahur tu pun lihat. Kena ingat nak bangun dah. Ayam semalam ada belen lagi, bangkit ke tak bangkit dah. Memang. Tapi biasa jinak dia jauh-jauh dekat, jauh-jauh dekat. Lama-lama dia jadi jinak. Lama dia biasa. Akhir jadi seronok. Dia kena rasa seronok sebab itu tanda takwa. Apa dia? Halawatul iman. Mesti rasa manis beriman ini. Orang Melayu panggil halwa ya. Halwa tu kan manis. Itu. Halwa itu bahasa Arab. Kita ni sebenarnya banyak guna bahasa Arab, orang Melayu ni. Saya pun tak faham kenapa kita tak faham bahasa Arab. Tak boleh bercakap Arab. Ya, dalam Quran, dalam hidup orang Melayu, kalau keadaan tension sikit, jadi, alamak, air tak ada nak. Itu dia panggil kelam kabut. Gitu kan? Nah, dalam Quran ada suratul Ankabut. Al-Ankabut itu laba-laba. Dekat diusik dia mengelabah. Atau Al-Ankabut. Jadi kelam kabut. Orang Melayu senang dia. Nah, ya, jadi dalam hal ini rapat diri dengan Quran itu satu. Kedua, puasa dengan diiringi selawat yang banyak. Tu sebab yang ketiga, start 2 Syawal kalau mampu. Straight buat 6 hari pula. Lepas tu iring. Isnin, Khamis sampai mati. Bila dah terbiasa, dia jadi nikmat, dia jadi seronok. Dia jadi anak kira sekadar tu dulu. Ingin anak kongsikan bersama untuk tengah hari ini. InsyaAllah biiznillah panjang umur kita bertemu lagi. Anak merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan harakah yang sudi memberi peluang dan laluan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan sentiasa ingat pesanan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali pernah berkata, wahai manusia, di sini negeri tempat beramal. Tidak ada ganjaran padanya. Di sana negeri tempat ganjaran. Tidak ada amal padanya. Aku berpesan kepada kamu sekalian, beramallah di negeri yang tidak ada ganjaran ini. Mudah-mudahan kamu menerima ganjaran pada hari yang kamu tidak akan boleh beramal lagi. Kita tangguh dengan tasbih kifarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Watawasaw bil haqq. Watawasaw bis sabr.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.